di Kelantan tak ada perarakan, di Johor, di Perlis, di Pahang katakan tidak akan ada perarakan, tetapi kenapa tidak timbulkan sebagai satu isu? Ya, tetapi ini kan satu. Kenapa hanya di Pulau Pinang? Iya, ini kan masalah satu perkara yang berkait dengan agama. Okey, kalau di Johor tak nak ada, di Perlis tak nak ada, di Pahang tak nak ada, kenapa? Di Johor dan di negeri Pahang atau di negeri yang lain itu, barangkali mereka tidak terasa bahawa mereka ini ialah masyarakat yang minoriti, yang tersisir dan sebagainya. Jadi sudah timbul keadaan di mana apabila ada pandangan ataupun satu usaha mengatakan bahawa keadaan ini telah pun perarakan ini, majlis ini telah pun dibatalkan, ya, maka timbul satu perasaan, ya. Jadi apa yang barangkali DAP perlu lakukan di Pulau Pinang ialah memberikan jaminan, memberikan reassurance, ya, bahawa walaupun yang memerintah hari ini ialah DAP, tapi mereka adil dan mereka boleh menjaga nasib dan kedudukan minoriti di Pulau Pinang lebih baik daripada parti-parti yang lain. Ini yang tidak ada kepada kerajaan DAP di Pulau Pinang. Tetapi macam Prof cakap dibatalkan perarakan, ya, Saudara Lim nak jawab. Tapi perarakan itu kemudiannya DAP kata akan dibuatkan, Saudara Lim. Tapi apakah Saudara Lim juga melihat bahawa DAP di Pulau Pinang memang mendiskriminasikan bukan saja Melayu tetapi Islam pun bagi sama? saya mereka tidak tahu memerintah. Sebab kalau dia pada pertama, first, dia tak perlu batalkan. Dia hanya benarkan. Sebab mengikut misi mereka, objektif yang perarakan tu, dia tak perarakan benarkan. Aja dia batalkan. Dia tak benarkan. Tapi kemudian dia kata okey. Mengapa Datuk Dalik tak buat keputusan? Buatlah satu keputusan yang betul. Kan keputusan boleh diubah kalau kita nak mencari kebaikan. Itulah cara DAP memerintah. Cuba dulu. Cuba ni tak boleh. Cuba yang lain. Dan pada Saudara Lim memang DAP tidak layak untuk memerintah Pulau Pinang. Saya rasa tidak layak. Ya, tetapi Saudara Lim, dari segi konsep demokrasi dalam Pilihan Raya 2008, rakyat secara umumnya telah memberi mandat kepada DAP dan Pakatan Rakyat untuk memerintah Pulau Pinang. Bagaimana kita nak katakan bahawa dia tidak layak sebagai kita menerima konsep demokrasi sedangkan mereka telah mendapat suara majoriti? Memang mereka dapat mandat. Tapi mandat tu diberi untuk mereka memerintah. Yang katakan cakap amanah tulus. Amanah tak ada. Mana ada amanah? Yang mereka janji tu dalam pilihan raya Kampung Buah Pala tak dikotakan. Lagipun kata nak cakap yang tu Taman Harimau tu dah 2 tahun, kalau harimau mengandung dah beranak dah hari ni. Jadi itu yang dikatakan sebagai tidak cekap. Ya. Okey, Prof, pelbagai masalah lah kita nak bercakap soal DAP ni, khusus sekali kita tumpu kepada Pulau Pinang dan sebagainya. Prof lihat dengan perkembangan politik DAP pada hari ini, apakah politik cara DAP ini ada sesuai dengan aspirasi kita nak membina Malaysia sebagai satu bangsa bersatu, Prof? Ya, sebab itu saya sering mengatakan bahawa apabila kita menjadi sebuah kerajaan daripada sebuah parti pembangkang menjadi sebuah kerajaan dalam konteks di Pulau Pinang, ya, kita harus berkelakuan seperti sebuah kerajaan. Apabila kita telah dipilih, ya, dan memerintah, kita tidak boleh jadi pemimpin kepada kelompok parti kita dan yang menyokong kita saja. Kita juga harus memimpin kepada mereka yang mungkin menentang kita dan tidak menyokong kita. Barulah kita dapat menjadi seorang pemimpin yang boleh orang lain merasakan bahawa mereka berasa dilindungi. Mereka boleh maknanya DAP di praktik kroni. Ya, yang jadi masalah kepada ini soal persepsi dalam politik, ini soal persepsi. Apabila berlaku berbagai insiden, di peringkat awal kita tahu tadi disebutkan oleh Sir Simon, berlaku masalah dengan orang India. Ya, sedangkan orang masyarakat India rata-rata menyokong DAP pada ketika itu sehingga Ramasamy boleh menjadi timbalan ketua menteri. Ya. Jadi tetapi apabila masyarakat India menghadapi masalah di Kampung Buah Pala, bayang muka hidung mimpin DAP pun tak ada di situ. Mereka lari, yang datang adalah orang lain. Ya, itu kepada masyarakat India. Dan kepada masyarakat Melayu, ya betul mereka menyebut bahawa mereka mau memerintah lebih baik daripada UMNO sendiri dan sebagainya. Tetapi itu yang mereka cakap. Yang dilakukan orang Melayu di Pulau Pinang barangkali merasakan bahawa nasib mereka lebih buruk berada di bawah DAP. Ini persepsi dan perasaan mereka. Maka apakah langkah yang DAP lakukan untuk menghilangkan persepsi ini? Dan dalam konteks ini mereka melihat PAS dan juga PKR hanya mengikut apa saja yang dikatakan dan dibuat oleh DAP. Inilah menjadi masalah kepada keadaan di Pulau Pinang sehingga persepsi terhadap DAP itu menjadi negatif. Itu. Okey, saudara Lim, dengan perkembangan politik DAP hari ini, bolehkah gerakan MCA misalnya menyaingi pengaruh DAP di Pulau Pinang? Saya rasa memang boleh. Sebab sekarang dah 2 tahun, penduduk Pulau Pinang dah tahu. Penduduk Pulau Pinang dah tahu
Tahu dari segi apa? Dari segi kampung buah pala macam saudara Lim cakap. Itu dah selesai kan. Dan buah pala itu bagi setengah-setengah orang pun melihat isu ini sebagai dipolitikkan. Ya, lagi pun bagaimana kita nak respons pada anggapan yang seperti itu? It's another perception kepada soal kampung buah pala yang pada setengah orang dia kata dipolitikkan. Bukan hanya dipolitikkan. Sebenarnya itu ada fakta. Yang cuba politikkan apa faktanya, saudara Lim? Sebab fakta tu telah jadi perkara seperti ini. Mereka perlu pindah, rumah perlu dirubuhkan. Tapi pilihan raya dah janji. Lagipun kita ada kes rumah hijau Mak Mandin. Dulu dijanji memang tak payah pindah. Sekarang perlu pindah. Itu bidang kuasa kerajaan negeri. Itu hal tanah, bukan hal persekutuan. Dan dalam kes buah pala, mereka meminta supaya perkara ini diselesaikan oleh kerajaan persekutuan. Sedangkan itu masalah di peringkat negeri. Itu menunjukkan mereka tidak cakap. Ya, itu menarik. Kita sambung perbincangan kita tentang hal itu selepas ini. Bagi lawan pada iklan, jumpa lagi. Dan MCA pun dilihat berpecah. Sebagaimana dengan parti yang seperti ini boleh menyangi kekuatan DAP di Pulau Pinang itu? Tadi yang kata tu gerakan nampak lemah, MCA nampak dia dah pecah. Itu memang tidak betul. Sebab MCA sebagai parti yang dah umur 60 tahun tu, organisasi memang ada. Branches memang ada, bahagian memang ada. Sekarang kita dalam pusat, kita telah menjalankan projek seperti One MCA, One Malaysian Community Alliance. Yang projek itu kita masuk akaun umbi kita. Tak apa itu projeknya, tetapi MCA dilihat berpecah. Dan bagaimana parti yang tidak berpadu ini boleh menggoncang parti yang kuat seperti DAP? Itu persepsi orang. So bagaimana? Bukan hanya itulah masalah dalaman yang boleh diselesaikan. Tapi DAP pun nampaknya DAP sendiri pun dah kucak-kacil. Tapi DAP, kalau ada orang kata pula saudara Simon bahawa MCA ini satu parti 60 tahun macam saudara Simon kata, yang tua dan banyak penyakit, enggak suka dirawat, ni bagaimana saudara Simon? Tak suka dirawat. Itu isu personal. Itu personal. Pribadi. Kalau parti tu memang kalau tengok kira projek yang kita ada tu yang open house, semua pun datang balik maaf-maafan. Itu bukan jadi satu masalah.